Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleh doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-241 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, anda boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Puan Anga Masyita. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan B Hasnah. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan perkongsian ilmu pada hari ini, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Waalaikumsalam Puan Suhaiza Rahman. Hai, waalaikumsalam Puan Zia Alia. Okey, alhamdulillah. Tajuk kita hari ni adalah orang yang berhijrah ni ialah mereka ni macam mana. Okey, sebentar lagi saya akan sharekan. Hai, waalaikumsalam Puan Zurina Cik Mansur. Okey, so orang yang berhijrah ni dia macam mana bentuknya? Okey, yang pertama, kita kena lihat bila kita nak berhijrah ni, kita kena ready mental, fizikal kita. Apa yang kita sanggup korbankan, yang kita kata kita nak berhijrah ataupun berkorban, nak berubah daripada sebelum ni mungkin zaman jahiliah kita kurang ilmu, cetek ilmu, and then bagaimana kita nak berhijrah kepada yang lebih baik. So yang pertama, hendaklah kita sanggup untuk tinggalkan harta, kemewahan, sanggup untuk tinggalkan keluarga, sanggup tinggalkan kesenangan demi Islam. Bukan bermaksud di sini kita sanggup tinggalkan keluarga tu bukan kita abaikan tanggungjawab kita. Bermaksud di sini, sebagai contoh, orang yang nak keluar dakwah, nak keluar tabligh, dia sanggup untuk berkorban. Macam isteri sanggup terima hakikat bahawa suami nak keluar dakwah ni. Suami nak keluar 40 hari ke, suami nak keluar 4 bulan ke, nak keluar setahun ke, whatsoever. Kita sanggup dah ready dah mental, fizikal demi untuk berhijrah kepada agama Islam. Kita sanggup berkorban, sanggup untuk melakukan apa saja, sanggup tinggalkan kemewahan, sanggup tinggalkan sementara anak-anak dan isteri dekat rumah semata-mata untuk berdakwah di luar sana, sanggup untuk keluar tabligh dan sebagainya. Insya-Allah Allah akan mengurniakan ganjaran yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Puan Arpa. Waalaikumsalam Puan Mariam. Lagi siapa? Puan Emma, Puan Haiza dan yang lain-lain. Waalaikumsalam Puan Fatimah. Okey, alhamdulillah. So, kita sanggup tak nak berkorban, nak berjauhan dengan anak-anak, nak berjauhan dengan isteri yang tersayang. Sementara nak berjuang, nak berkorban demi agama Islam. Macam zaman para sahabat dahulu, mereka sanggup nak keluar perang. Keluar perang bukannya sehari dua. Nak keluar pergi peperangan, nak mempertahankan agama Islam ni memakan masa berbulan-bulan. 2, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sangat lama demi nak menjaga dan nak menyebarkan dakwah ke seluruh alam. Itulah maksudnya pengorbanan. Sanggup pakai baju yang biasa, sanggup tinggalkan makanan yang mewah-mewah, sanggup tinggalkan kesenangan hidup rumah yang besar-besar. Yelah, nak pergi perang mana ada aircon, mana ada
makanan yang sedap-sedap, semuanya serba sederhana. Semuanya kita sanggup bersusah demi agama Islam. Pakaian kita pun pakaian apa? Pakai dengan baju bersih. And then senjata kita senjata apa? Tak ada pun guna pistol ke apa ke. Semua tu adalah pengorbanan jiwa kita. Bagaimana orang yang nak berhijrah tu, dia jaga nawaitu dia lillahi ta'ala. Sahaja aku nak menegakkan agama Islam, nak menjaga agama Islam, nak menyampaikan dakwah, nak pergi berperang untuk memusuhi, nak memerangi musuh-musuh Islam kafir Quraisy kerana Allah Ta'ala. So di sini kita dah jaga dah nawaitu kita hanyalah kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana pangkat, bukan kerana nama, bukan kerana populariti, bukan sebab nak famous ke apa. Tetapi hanyalah jaga nawaitu kita kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, yang kedua, mereka yang berhijrah ni, dia hendaklah ikhlas, reda kerana Allah Ta'ala. Sebagaimana nak capai tahap ikhlas ni bukan perkara yang mudah. Boleh jadi kita kata saya ikhlas, tetapi hati tu tak selari dengan mulut kita yang berkata ikhlas. Ikhlas ni diselarikan dengan perbuatan kita. Adakah kita benar-benar ikhlas untuk membantu agama Allah? Adakah kita ni benar-benar ikhlas dan nak berjuang demi agama Allah? Kita kata kita ikhlas tetapi kita tak sabar pun, kita tak reda pun dengan ujian yang Allah titipkan sekarang. Itu bukannya ikhlas. Dan ikhlas tu kita tak boleh nak kata kita ikhlas. Tetapi selalunya ikhlas ni boleh dirasai oleh orang lain. Sebagaimana bila orang tengok kita melakukan sesuatu kerana Allah Ta'ala, orang dapat rasakan ketulusan hati kita. Orang dapat rasakan keikhlasan hati kita. Bagaimana kita layan orang? Bagaimana kita layan santuni orang sekeliling kita? Adakah kita sanggup bersusah payah? Adakah kita kata kita nak berhijrah demi agama Islam ni, kita masih lagi berfikir tentang keduniaan, masih lagi fikir nak pakai baju apa, nak makan apa? Itulah dimaksudkan dengan orang yang berhijrah sebenar-benar hijrah lillahi ta'ala ni, dia hanya meletakkan agama Islam dan Allah nombor satu. Dalam hatinya hanya menyebut Allah, Allah, Allahu Ahad. Tak ada pun nak menyebut kemewahan, keduniaan. Semuanya ibarat tangan ni menggenggam bara api, menggenggam akhirat demi kesejahteraan kita, kebahagiaan kita yang hakiki, insya-Allah. Dan yang seterusnya, orang yang berhijrah ni, mereka dah ready nak mengabdikan diri hanya kepada Allah, kehambaan. Dah ready dah. Dia kata, ya Allah, matiku, ibadahku, solatku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah ready dah. Andai ditakdirkan tumpas, andai ditakdirkan untuk gugur mati syahid demi Islam, dia dah ready dah. Sebab tak ramai orang yang sanggup mati untuk Islam. Tak ramai orang yang sanggup berjuang, berkorban hingga nafas yang terakhir demi Islam. Tetapi andai kita betul-betul nak berhijrah, nak bantu agama Allah, kita dah ready dah. Tenaga kita, nafas kita, nyawa kita, ajal kita, maut kita, kita dah serahkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, orang yang berhijrah ni adalah dia dah sedia untuk memperbaiki peribadi, akhlak diri dia, sikap diri dia. Dia sanggup untuk ditegur, dia sanggup untuk dinasihati demi untuk bersama-sama menjadi seorang manusia yang bertakwa. Kita hari ini, andai ditegur sedikit oleh guru kita, jangan kita balas balik, jangan kita melenting, tetapi terimalah dengan hati yang terbuka. Sebab guru kita tu, dia lebih tahu dan dia nampak apa yang terbaik buat diri kita. Sebab seorang guru ni, dia lebih berpengalaman, dia lebih banyak makan garam, dia lebih tahu apa resam anak-anak murid dia, dia tahu apa yang terbaik. Dan kita, kalau kita kata kita nak berjaya, kita kenalah dengar, follow cakap guru kita. Kita hendaklah patuh dan taat selagi tidak menyalahi hukum syarak, insya-Allah. Sebab kita nak reda daripada seorang guru ni, kita kata kita nak berhijrah, yes, kita dah ready dah untuk jadi seorang yang humble, untuk jadi seorang yang betul-betul merendah diri. Rendahkan ego kita, buang sombong kita. Kita kata kita nak berjaya, berjayalah yang bersungguh-sungguh, berjaya yang kekal, berjaya yang barakah, berjaya yang Allah reda, insya-Allah. Yang seterusnya,
kita bila kata kita nak berhijrah ni, hendaklah kita merasakan diri kita sentiasa berdosa. Hendaklah segera bertaubat. Seseorang yang merasakan dirinya tu sentiasa suci, tak ada dosa, na'udzubillah min zalik. Itu bukan seorang manusia yang ready untuk berhijrah demi agama. Tetapi andai kita setiap nafas kita, setiap saat kita takut nak buat dosa. Takut apa yang aku lakukan ni mengundang murka Allah. Takut nak menambah dosa, takut terbuat dosa tak sengaja ataupun dengan sengaja. Takut perasaan kita menguasai diri kita, takut Allah turunkan bala dan azab kepada diri kita. Tak di dunia, maka di akhirat itu pasti Allah akan turunkan balasan yang setimpal atas kesalahan dan dosa kita. Sebab tu setiap hari kita kena istighfar, lazimi istighfar. Lakukan solat taubat selalu. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang dosa yang kita rasakan itu bukan dosa. Dalam tak sedar, kita telah melakukan dosa dan mengundang murka Allah. Ni kalau kita sedar. Kalau kita tak sedar tu, lagilah kita kena. Sebab tu setiap hari kena buat solat taubat, istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak, ingat mati, ingat Allah supaya diri kita tak lalai. Diri kita sentiasa di landasan yang benar, insya-Allah. Okey, dan yang terakhir, orang yang berhijrah ni, dia akan ready untuk tinggalkan perkara yang dilarang dan berdosa. Sebagai contoh, dia kata, aku ni nak berhijrah tetapi masih ada lagi dalam diri dia, kebetulan pula dia bekerja di dalam pusat kasino. Walaupun dia tak terlibat dengan perjudian tersebut, dia hanya menjual air di pusat kasino. Tetapi ketahuilah, andai kita bekerja di tempat yang haram, walaupun kita tak melakukan perkara yang haram, kita terlibat sama. Sebab kita di bawah satu bumbung yang begitu. So sebab itu kita kena tinggalkan pekerjaan itu terus menerus. Tinggalkan terus sebab kita tak nak apa yang kita dapat hasil rezeki, gaji kita, income kita tu merupakan rezeki yang syubhah, yang Allah tak redha. Lalu kita nak bagi anak isteri kita makan. Adakah teganya hati kita nak bagi mereka makan dengan hasil yang Allah tak redha? Walaupun kita hanya jual air tetapi kita tak melakukan perjudian tersebut. Tetapi ketahuilah, tempat itu kita masih banyak lagi pilihan untuk duduk dan bekerja di tempat yang suci, yang halal, yang Allah redha. Sama juga, kita kata kita tak minum arak tetapi kita jual arak. Sama juga, dia akan mengundang kepada murka Allah. Ini adalah antara orang-orang yang terbabit yang menyebabkan rezeki itu tak berkat, menjadikan ianya dosa. Kita kata kita nak berhijrah walaupun gaji yang tinggi, tetapi andai pekerjaan itu adalah haram dan tak sah di sisi syarak, hendaklah kita tinggalkan serta-merta. Kita kata kita sanggup berhijrah, kita akan rela untuk tinggalkan sesuatu yang kita anggap gaji mewah, gaji mahal, susah nak dapat pekerjaan sekarang, kita sanggup. Tetapi Allah, janji Allah, barang siapa yang sanggup meninggalkan dosa, sanggup meninggalkan kemewahan yang tiada keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan gantikan dia dengan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Jangan kita risau kehilangan, kerugian waktu dekat dunia ni. Tetapi risaulah andai kita nanti dekat akhirat, Allah akan azab kita dengan api neraka yang pedih. Allah akan azab kita dengan sepedih-pedih seksaan api neraka tu. Allah campakkan kita tanpa rasa belas kasihan atas perbuatan kita waktu dekat dunia. Kita kata kita nak berhijrah sungguh-sungguh. Berhijrah betul-betul. Istiqamah untuk melakukan sesuatu tu walaupun sedikit, walaupun kecil, tetapi niat nekat di hati kita, azam di hati kita, ya Allah, aku takkan ulang lagi. Ya Allah, aku takkan lakukan perbuatan terkutuk tu. Ya Allah, aku akan tinggalkan serta-merta demi kebahagiaan yang hakiki. Jangan kita risau takut kehilangan, tetapi risaulah andai hidup kita tiada keberkatan, kerana keberkatan itulah yang akan menjaminkan kehidupan kita nanti di hari akhirat kelak. Kita kata kita nak masuk mahligai indah di syurga, tetapi kita tak sanggup nak tinggalkan sesuatu perkara yang mungkar. Kita tak takut untuk melakukan dosa terus menerus. Tak ada rasa nak bertaubat pun, tak ada rasa nak insaf pun.
Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita, Allah jaga iman kita, Allah berikan hidayah dan kekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah nafas yang terakhir, insya-Allah. So Solihah doakan agar anda semua yang menonton serta mendengar majlis ilmu pada hari ini, semuanya dalam kasih sayang Allah, keberkatan, rahmat dan redanya selalu, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solihah hari ini. Segala salah silap harap dimaafkan, dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datangnya daripada diri Solihah sendiri. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok.